forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon balas Datuk Lokman Adam terhadap Ahmad Faisal yang mengkritik Anwar Ibrahim yang pergi lawatan ke Arab Saudi yang tidak berdapat bertemu dengan King Salman. Isu saya dah jawab sikit tetapi masih lagi rancak terutamanya mak jargon daripada Perikatan Nasional menyerang bertubi-tubi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan yang paling menyedihkan tuan-tuan, dia cuba untuk membandingkan lawatan Perdana Menteri dengan lawatan mantan Perdana Menteri daripada Bersatu, iaitu Tan Sri Mahyudin Yassin. Pertama sekali saya nak beritahu dengan saudara, satu-satunya kejayaan yang dibawa oleh Tan Sri Mahyudin Yassin ketika beliau, kali pertama beliau nak berjumpa dengan King Salman, tak dapat jumpa, iaitu pada bulan Mac tahun 2021, tak dapat jumpa. Hanya selepas tahun beliau menjadi Perdana Menteri baru beliau dapat pergi ke sana. Itu pun saudara, perjumpaan itu diadakan secara apa dipanggil Zoom, perjumpaan tu diadakan secara Zoom, secara maya, tuan-tuan. Dan satu-satunya kejayaan yang dibawa oleh Tan Sri Muhyiddin ialah mendapatkan kuota haji tambahan. Tetapi Menteri Haji yang telah meluluskan kuota haji tambahan kepada Tan Sri Muhyiddin dipecat sebaik saja Tan Sri Muhyiddin meninggalkan Saudi Arabia. Cuba tuan-tuan bayangkan, ini bahana daripada perbuatan Tun Dr. Mahathir membatalkan pusat keamanan King Salman di Kuala Lumpur. Sedangkan projek itu dibiayai sepenuhnya oleh Saudi Arabia. Dengan penarikan balik tentera Malaysia di Saudi, ini semua menyebabkan kerajaan Saudi kecewa dengan kerajaan Malaysia di bawah pimpinan Mahathir, dan ianya turut memberikan impak kepada kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Namun begitu tuan-tuan, untuk makluman saya saudara, Datuk Seri Anwar diundang oleh Muhammad bin Salman, iaitu Perdana Menteri yang juga merupakan anak anda kepada King Salman. Cuma apa yang berlaku ialah beliau mengubah jadualnya. Ini kita kan baru nak start puasa tuan-tuan. Beliau mengubah jadualnya, meminta supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim stay back ataupun tunggu lagi 2 hari. Tetapi Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak boleh memenuhi permintaan daripada Muhammad bin Salman, Perdana Menteri Saudi, kerana beliau telah pun ada perjanjian lain, contohnya majlis berbuka puasa bersama Kebaudulian Maha Mulia Sri Paduka Baginda Tuan Agong. Kemudian beliau sepatutnya dijadualkan berangkat untuk ke Kemboja dan China, 2 tempat, tuan-tuan. Itu sebab beliau terpaksa meminta Muhammad bin Salman untuk menunda hingga ke masa lain. Maknanya tetap akan datang lagi sekali dan mengadakan pertemuan itu di kemudian hari. Tapi geng-geng Perikatan Nasional bukan main lagi tuan-tuan. Tapi saya nak beritahu saudara lah, ada beberapa kejayaan yang saya rasa jauh lebih hebat berbanding dengan kejayaan Muhyiddin Yassin, yang hanya dapat berjumpa secara Zoom. Kalau nak dibandingkan dengan Ismail Sabri, langsung tak dapat jumpa lah, itu tak payah kita banding lah, Tapi saya nak beritahu saudara, pertama sekali, Datuk Seri Anwar Ibrahim, selain daripada dia sempat untuk menunaikan ibadah umrah dia,
beliau telah berjaya mengadakan pertemuan dengan OIC dan Liga Muslim Dunia di Mekah, tuan-tuan. Kemudian beliau telah menyaksikan pemeterian 3 memorandum persefahaman MOU kan, di antara Dagang Nexchange Berhad dan Ajelan and Bros Holding Group Company. Kemudian Dewan Perniagaan Melayu Antarabangsa Kuala Lumpur dengan Wadi Makkah Knowledge Company kan? Dan Hoop International Sdn Berhad dengan Eroman Teknologi Sdn Berhad. Ini kejayaan-kejayaan yang telah pun dicapai oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sepanjang tempoh. Nak beritahu ni, biasa kita pergi sana ni lama. Tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam tempoh 3 hari, apa benda yang dia dapat buat lagi. Kemudian kita lihat dari segi diaspora pun. Datuk Seri Anwar telah mendengar talimat daripada ahli-ahli perniagaan Malaysia mengenai penglibatan meluas mereka dalam bandar futuristik NEOM, projek mega terbaru Arab Saudi, dan peluang pihak industri daripada Malaysia di sana. Kemudian Datuk Seri Anwar Ibrahim juga terlibat dalam perbincangan isu yang melanda dunia Islam dan inisiatif membina jaringan berdasarkan nilai serta kerjasama bersama. Tidak ketinggalan juga isu Palestin juga sempat dibincangkan, dan banyaklah tuan-tuan yang dapat dicapai dalam tempoh lawatan yang sangat singkat. Cuma nak pergi menghadap orang yang menjemput beliau, kena beritahu ni dia dijemput yang menjemput ni, tuan-tuan, dia terpaksa mengubah jadualnya di saat-saat akhir. So bagi saya tak payah nak indahkan lah budak Mak Jagon ni. Okey. Betul. So dekat situ kita nampak bila pergi ke Kaabah, masuk di masa part of umrah tu is satu ibadah. Lawatan is diplomasi. Kenapa Perikatan Nasional nak mencampur adukkan waktu ibadah dengan menjadikan benda tu sebagai satu benda yang itu sebabnya kerajaan mereka ni dikenali sebagai kerajaan gagal. Kan? Sebab dia tak set priority. Datuk Seri Anwar Ibrahim pergi ke Saudi, memang betul dia sempat menunaikan umrah, tetapi itu bukan prioriti utama dia. Prioriti utama dia ialah tentang hubungan dagang antara Malaysia dengan Saudi. Prioriti utamanya ialah memulihkan hubungan diplomatik antara Malaysia dengan Saudi yang telah dijahanamkan oleh pemimpin-pemimpin seperti Mahathir, disambung jahanam oleh Muhyiddin. So nak recover balik lah benda ni. So dalam statement Mak Jagon ni juga tu banyak dia cakap tu. Dia comparekan kegagalan Camp Pulo ni. Kita tak payah cerita. Dia kata Mahathir dengan Muhyiddin dapat layanan yang lebih baik, tapi dia tak sebut pun Perdana Menteri sebelum ni Datuk Seri Najib dapat layanan lagi baik kalau nak comparekan lah. Ini unfair punya judgement lah. Tak, bagi saya sambutan yang diterima oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ialah sambutan negara. Kan? Itu jelas menunjukkan bahawa beliau hadir atas undangan Muhammad bin Salman. Dan kita pun tahu sekarang ni yang bergerak ni ialah Muhammad bin Salman, anak dia. Saya rasa kali terakhir orang tengok bapa dia pun lebih kurang 1 tahun yang lalu. Kan? Lama dah Sultan ataupun King Salman ni tidak appear in public kan.
So kita tak nak spekulate apa-apa kan. Jadi sudah pastilah dalam kedudukan Muhammad bin Salman ini terpaksa mengurus negara, menguruskan semua benda kan. Mengubah jadual di saat akhir ni satu perkara yang normal. Tak ada apa yang pelik. Yang pasti Datuk Seri Anwar sudah pun menyatakan bahawa salah satu perkara yang akan dibincangkan dalam pertemuan, maknanya akan ada lagi satu pertemuan, terpaksalah pergi lagi sekali kan, ialah untuk meneruskan apa yang telah pun dipersetujui zaman Datuk Seri Najib, iaitu berhubung dengan pembinaan pusat keamanan antarabangsa King Salman. Ini satu benda yang positif kan. Kalau kerajaan Mahathir dan Muhyiddin tahu nak bermusnah, sekurang-kurangnya Datuk Seri Anwar Ibrahim dia nak bina balik hubungan. Bukan hanya di hubungan diplomatik kan. Kita nak supaya kita punya kedudukan dengan Saudi ni kembali kukuh, kembali erat kan. Dan kalau boleh lepas ini tidak ada lagi lah orang-orang yang menjadi batu api. Kita pun tahu juga kan. Ada batu api, batu ronsen yang mencucuk sebelah pihak sana yang cuba untuk memastikan bahawa hubungan Malaysia dengan Saudi ni akan kekal terjejas supaya akhirnya mereka ini dapat take advantage daripada apa yang berlaku. Namun begitu, Muhammad bin Salman mengiktiraf kedudukan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan beliau meminta supaya kalau tak boleh nak reschedule ataupun flight tu tak boleh delay lagi dua hari, maknanya terpaksa mengadakan satu pertemuan lain di dalam waktu yang terdekat. Tapi kita pun tahulah, kita punya jadual PM kita ni pun sibuk juga. Bukan hanya Muhammad bin Salman ni sibuk, PM kita ni pun sibuk juga. Tapi saya yakin insya-Allah Datuk Seri Najib pun kalau dia ada, sudah pasti dia juga akan membantu untuk memulihkan hubungan antara Malaysia dengan Saudi yang telah dijahanamkan oleh Mahathir khususnya. Komen saya lah, macam Lok Mak dah cakap lah, Anwar balik sana pergi mencari pelaburan, investment. Anwar dah tiga investment dah ditandatangani, tanda tangan. Apa masalah lagi? Kalau pergi cakap berjumpa dengan King Salman, tak ada bawa balik pelaburan, tak guna juga. Dia orang ni yang PN ni memang tak ada kerja, dia orang cari peluang silap sikit, nak je serang Anwar Ibrahim. Jadi orang sakit hati betul dia orang tengok Anwar Ibrahim pergi Arab Saudi tu. Apa-apa kita berdoa semoga kerajaan Anwar Ibrahim terus bertahan sampai 5 tahun dan sama kita beri semangat kepada PM Anwar. Assalamualaikum.